الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الشفاء البلاء والسعادات والغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأموات الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حجنا ويرفعنا في على الدين مع الحبيب المصطفى طال أمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل صالح نواه السلف الصالح عند بدء دروسهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل حزنا إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pada hari 26 pada bulan Ramadan al-Mubarak, untuk kita berterusan untuk kelas tadabbur Al-Quran Al-Karim pada juzuk 26. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita insya-Allah untuk memfaham Al-Quran Al-Karim dan untuk amalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, kita lagi sikit daripada Al-Quran. Kita tamat sekarang hari ini insya-Allah juzuk ke-26, lagi 4 juzuk insya-Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah banyak. Subhanallah, rasa macam hari tu kita baru mula juzuk 1, dah cepat dah sampai 26. Khususnya dengan keadaan sibuk. Apabila orang sibuk, ada banyak urusan, jadi dia rasa masa lagi cepat jalan. Hakadzal umur. Seperti itu adalah umur kita. Hari itu kita dekat sekolah. Hari ini sudah dekat umur berapa? Subhanallah. Maka setiap orang adalah kita, pada kita kena ingatkan, dia hidup di dunia ini bukan hidup selama-lamanya. Dia hidup dalam berapa lama, kemudian akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang kata pada kamu, di dunia ini adalah tempat untuk buat kebaikan, maka gunakan masa kamu ada dekat dunia. Sebelum datang satu masa, tidak boleh buat apa-apa. Sekarang kita masih lagi dalam keadaan kuat, badan kuat, kuat untuk ibadah, boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh adalah bantu orang, tolong orang. Maka buatlah. Sebab tak tahu masa akan datang, adakah kita boleh buat ataupun tidak. Dan janganlah adalah kita pandang pada dunia ini tak ada apa. Ya, dia tak ada apa untuk kita nak bergantung badannya. Tapi ada badannya, boleh amalkan salih untuk akhirat kita. Ha? Naam. Dunia tak ada apa. Dunia ini semua akan zawal. Semua akan habis. Kullu man alaiha fan. Semua akan habis dunia ni. Yang atas buka bumi ni semua akan habis. Tetapi ada satu benda yang kita akan bawa dengan kita apabila kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amalan kita. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila anak Adam adalah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan putus amalannya pada semua benda kecuali kepada 3. Pada anak yang salih yang doa untuknya, pada ilmu yang bermanfaat, pada sedekah jariyah. Anak Adam apabila dah
kembali kepada rahmat Allah SWT. Sudah orang angkatnya dan membawanya kepada kubur untuk dibumikan. Di masa itu akan berjalan dengannya tiga benda, iaitu amalannya, hartanya, dan juga kerabatnya. Dua benda akan balik dan satu benda yang akan tinggal dengannya. Yang akan balik iaitu kerabatnya, keluarganya, dan juga apa, harta. Sebab harta itu sudah jadi hak milik kepada warisnya. Dan tinggalkan siapa? Tinggalkan amalan yang dia lakukan dekat dunia ini. Faman ahsan al-amal, barang siapa yang dia amalkan baik, dia akan jumpa dengan yang baik. Tetapi siapa yang amalkan tidak baik, waliyadzubillah, maka akan balasan yang tidak baik kepadanya. Kita usaha insyaAllah subhanahu wa ta'ala di beberapa hari yang baki daripada bulan Ramadan untuk kita dapat husnul khatimah untuk bulan Ramadan ini dan untuk diri kita pada bulan Ramadan ini. Yani man qassara fil ibadah fi awal Ramadan wa ata alaihi hadha al-yawm, barang siapa yang dia adalah kurang pada ibadah daripada awal Ramadan sehingga hari ini, maka kamu ada lagi berapa hari daripada bulan Ramadan. Usaha dalam berapa hari yang baki, mudah-mudahan tamatkan file ataupun sahifah tempat yang ditulis pahala kita pada bulan Ramadan ini, tamatkan dengan benda yang baik. Seperti mana khitamuhu misk. Habiskan dengan benda-benda yang baik, yang bagus. Mudah-mudahan seperti itu. Maka kamu usaha insya-Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat habisan yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Jangan kata, alah, rugilah. Baru saya sedar ke saya kena fokus pada Ramadan. Baru ke saya ni nak fokus untuk ibadah betul-betul. Baru ke saya nak seperti itu. Jangan ingat masa sudah jalan. Masih lagi ada peluang. Masih lagi ada peluang. Tapi rugi kalau keluar Ramadan dan kita tidak gunakan peluang ini. Sekarang kita ada lagi berapa hari? Ada lagi kemungkinan 4 atau 5 hari. Wallahu a'lam, mungkin 4 atau mungkin 3 hari juga. Ha? 3 4 3 hari. Adalah kata daripada kamu adalah 4. Jadi sekarang 4 malam yang baki, apa kamu nak buat pada 4 malam ini? Kata pada kamu, kamu akan, Allah SWT akan ampunkan dosa kamu semua. Allah SWT akan ampunkan dosa kamu semua. Yang sudah dahulu semua itu Allah SWT ampunkan untuk kamu. Tapi dengan syarat, kamu jaga pada ibadah pada 4 malam itu. Di antara satu malam adalah malam Lailatul Qadar. Kemungkinan adalah satu malam di antaranya malam Lailatul Qadar. Di malam itu Allah SWT mengampunkan kepada ramai pada hamba-Nya. Jadi apa yang sepatutnya kamu buat? Kamu jaga 4 malam ini betul-betul. Yang baki. Jaga yang baki pada Ramadan betul-betul. Jaga betul-betul. Usaha. Tutup handphone. Tutup hubungan dengan orang. Dan hubungi dengan Rabbun Nas. Dengan Tuhan segala alam, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan semua alam ini. Iqta'ul ittisal bil makhluqin wa ja'alul ittisala ma'al khaliq. Putus hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadikan hubungan kamu adalah dengan Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Tuhan Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan langit dan ciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang sepatutnya kita buat dan lakukan. Jadi saya ingatkan nasihat pada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya untuk kita gunakan malam ini dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir pada Ramadan. Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashri al-awakhir min Ramadan. Jaga malam Lailatul Qadar adalah pada 10 yang terakhir pada Ramadan. Sekarang saya nak bagi tahu kamu. Nabi adalah orang kata mungkin 27, mungkin 20, mungkin adalah 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Tapi bagaimana kalau Ramadan 29 hari? Bukan 30 hari.
29 hari. Jadi malam 27 itu malam yang mana? Dah tukar. Jadi malam yang kira-kira adalah malam yang tadi mulai daripada 20. Jadi dekat situ kita kena jaga. Jadi kalau adalah sekarang kata pada kita ni peluang terakhir ni. Kita ada berapa hari yang baki tu pada Ramadan. Peluang yang terakhir ni. Kata pada kamu confirm 100% kamu akan dapat menang jika kamu dapat satu malam itu. Ha? Dan dapat husnul khatimah pada bulan Ramadan ni. Confirm 100% kamu akan menang. Kamu nak tinggalkan? Ha? Maaf ya, sorry sebut. Contoh orang kata pada kamu, kamu ada 4 kad, salah satu daripada kad itu kamu akan dapat 1 juta. Jadi kamu nak ambil apa? Nak ambil satu kad je kan nak ambil 4 kad tu terus? Ambil 4 terus. Ha? Ambil terus 4. Itu bukan adalah, kata pada kamu ada 4. Salah satu badannya ada 1 juta badannya. Nak ambil mana satu? Ambil semua je. Tak tinggalkan apa-apa. Ambil semua je. Jadi kita jagalah pada baki pada Ramadan ini, kita cuba jaga insya-Allah. Wahai wanita yang salihah, wahai adalah orang yang dia adalah dalam keadaan mungkin uzur, dia tidak boleh pergi ke masjid, dia tidak boleh pergi solat tarawih. Jangan kamu ingatkan tak ada apa-apa untuk kamu. Insya-Allah khidmat kamu pada keluarga, khidmat kamu pada suami, khidmat kamu pada anak-anak, menyiapkan adalah pada puasanya, usaha untuk urusan rumah dan urusan untuk orang yang puasa di rumah kamu. Itu adalah semua pahala yang besar insya-Allah untuk kamu. Bukan tidak dapat pada itu. Tapi amalan yang kamu boleh lakukan adalah tidak boleh puasa, tidak boleh solat. Jadi nak buat apa? Kamu zikir. Zikir itu terbuka. Boleh kamu zikir, boleh baca zikrullah, apa-apa pada zikir. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada Sayyidah Aisyah. Naam, itu adalah kalau Sayyidah Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia nak kata pada malam itu. Kata Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kama qala. Itu adalah di antara amalan yang kita boleh amalkan, ataupun istighfar. Istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, semua itu boleh digunakan. Semua itu boleh diamalkan. Boleh kita amalkan. Jadi usahalah. Jangan bagi malam itu jalan macam tu je. Jangan adalah kamu rasa, lah, saya tak boleh buat apa-apa. Sedih ni. Dengar pada orang kata, tanya, apa hukum nak ambil pil? Untuk apa? Untuk tak nak datang haid. Tak nak dalam keadaan bulan Ramadan, nak puasa penuh Ramadan. InsyaAllah, kamu walaupun tak puasa penuh pada Ramadan, walaupun ada beberapa hari yang tinggalkan disebabkan kamu dalam keadaan uzur, InsyaAllah kamu dapat pahala banyak. Dan hadis tabiat al-mar'ah. Sebabkan itu adalah tabiat wanita. Dia adalah beberapa hari dia tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Ini tabiatnya. Jangan menubahkan apa-apa. Biarlah seperti biasa. Tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk kamu akan ada pahala yang banyak biiznillah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maaf ambil masa sikit cakap tentang hal ini. Mudah-mudahan pada peringatan ini ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada juzuk 26. Juzuk ke-26. Naam. Allahumma salli alaika ya sayyidi Rasulullah. Juzuk 26. Juzuk ini mula pada juzuk ini dinamakan wabada lahum sayyi'atu. Naam. Wabada lahum sayyi'atu ma amilu. Juzuk ini adalah dinamakan wabada lahum sayyi'at. Sayyi'atu ma amilu. Jumlah ayat di dalam juzuk ini adalah 200 ayat. Jumlah ayat di dalam juzuk ini 200 ayat. Awal juzuk ini bermula pada ayat 33 surah Al-Jasiyah. Nah, mungkin Ustazah Haslinda, Ustazah Murhuda bolehlah insya-Allah standby soalan-soalan. Kita buat soalan-soalan ujian. Bukan ujian lah. Test-test sikit.
apa yang kita dapat selama ini belajar dengan saya daripada awal Ramadan, kita sikit soalan lah. InsyaAllah SWT mudah-mudahan ada manfaat biiznillah. Dengan soalan-soalan seperti itu adalah membantu untuk buat ulangan. Dan mudah-mudahan insyaAllah di tahun yang akan datang kita sudah ada buku nota untuk tadabbur Al-Quran ini. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Awal juzuk ini bermula pada ayat 33 daripada surah Jasiyah wa pada qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 30 daripada surah Az-Zariyat pada qawlihi ta'ala قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Nah, قالوا كذلك عفوا saya salah sebut. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. نعم كذلك هذا lain. Naam. Dan ayat pada juzuk ini pada surah-surah yang ada badannya adalah 5 ayat daripada surah Yasiyah dan seluruh surah Al-Ahqaf dan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan surah Al-Fath dan surah Al-Hujurat dan surah Qaf. Naam. Ayatnya adalah 30 ayat daripada surah dan juga 30 ayat daripada surah Az-Zariyat. Bismillah. Naam. Sekejap. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yurat. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Naam. Dan juga 30 ayat daripada surah Az-Zariyat. Kemudian ayatnya adalah Makkiyah ataupun Madaniyah, surah Jasiyah, surah Al-Ahqaf, surah Qaf dan surah Az-Zariyat adalah ayat Makkiyah dan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan surah Al-Fath dan surah Al-Hujurat adalah ayat apa? Ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Di dalam juzuk ini ada banyak daripada kisah sebenarnya. Bukan satu dua. Dalam surah Qaf ada, dalam surah Jasiyah ada, dalam surah semua ada. Dalam surah Al-Ahqaf ada, dalam surah Al-Fatah ada berapa kisah. Di antara kisah-kisah yang kita pilih, di antara yang kisah masyhur dalam juzuk ini adalah kisah Akha Ad. Akha Ad, siapa Akha Ad? Saudara Ad siapa? Adalah maksud pada situ adalah Nabiullah Hud alaihi salam. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 21 hingga ayat 28. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan kisah Al-Jin, kisah jin apa? Jin yang dikumpulkan dan dengar Al-Quran Al-Karim daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan lalu dengan kita juga dalam surah Al-Jin. Nanti pada juzuk 29 insya-Allah Subhanahu taala akan lalu dengan kita juga lagi sekali di dalam surah ini pun adalah disebutkan tentangnya. Kisah Al-Walid bin Uqbah. Kisah Al-Walid bin Uqbah. Kisahnya adalah tentang apa al-tahaqquq min sihhat ma yunqal ilaina min akhbar. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 untuk kita pastikan pada apa yang sampai pada kita pada khabar, adakah benda itu betul ataupun tidak, adakah orang yang membawa berita itu kepada kita betul ke ataupun tidak. Khusus ini sekarang. Nah, seterusnya adalah dalam surah Al-Fath ayat 1 hingga 7. Kisah Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang hadir dengan saya pada program ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan untuknya pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang akan datang untuk pergi kepada umrah dan pergi ke haji insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan
Kisah adalah pada surah Al-Fatih ayat 10 juga, kisah Bayatul Ridwan, bukan Ridwan, kisah Bayatul Ridwan, itu ada kesalahan. Bayatul Ridwan itu adalah bay'ah, satu bay'ah yang dijadikan di bawah pokok. Naam, dipanggilkan Bayatul Syajarah ataupun Bayatul Ridwan. Naam, disebabkan panggil Bayatul Ridwan, disebabkan Allah SWT ridahkan di atas semua orang yang dia bay'ah di masa itu. Laqad radiyallahu. Nah, ada ayat-ayatnya, nanti insyaAllah kita akan ceritakan sama-sama biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juzuk ini adalah kisah-kisah yang di dalamnya Masya Allah banyak. Adalah sebenarnya lebih pada tajuk yang saya sebut tu. Tapi kita sebut sikit-sikit daripada badannya mengikut pada masa kita yang ada, insya-Allah yang cukup, insya-Allah tentang bab ini. Mula dengan Fathu Makkah. Mula dengan Fatah Makkah, bukaan kota Makkah, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita pada tahun ini untuk pergi umrah, insya-Allah. Saya sudah rindu sangat nak pergi umrah, insya-Allah. Tahun ini saya niat insya-Allah nak pergi bismillah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, saya akan pergi insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Uh, saya memang kalau pergi umrah macam suka nak jalankan sendiri, uruskan tak melalui banyak office dan sebagainya. Jadi subhanallah, sebelum ni kita Allah SWT izinkan untuk kita, saya dengan staf Baitul Furqan, semua staf Baitul Furqan, boleh kata kebanyakan pada staf Baitul Furqan pergi, ada beberapa orang yang tak pergi je. Allah SWT izinkan untuk kita pergi umrah. Pergi umrah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, seronok sangat. Sebab umrah kita bukan adalah 12 hari. Waktu tu kita pergi 17 malam. Maknanya 18 hari kalau tak silap. Pergi. Itu staff. Saya duduk dekat umrah waktu tu dengan keluarga 36 hari ataupun 37 hari. Saya duduk dekat sana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan kos yang rendah, buatlah sendirilah buat. Saya kan mengajar online. Jadi kelas saya dekat sana pun jalan. Alhamdulillah jalan macam biasa lah. Ada internet, ada semua. Saya mengajar. Kadang-kadang duduk dekat haram mengajar. Kadang-kadang dekat hotel mengajar. Alhamdulillah kelas saya seperti biasa jalan, tidak ada. Ada beberapa kelas yang cancel tukar masanya sebab tak sesuai. Tapi Alhamdulillah, maksudnya Allah SWT izinkan dalam bab itu untuk berterusan dalam bab ini. Dan saya cakap dengan kamu semua lah. Di masa saya pergi umrah dan membawa juga staff, saya cakap jujur dengan kamu semua. Di masa itu, saya pun adalah kewangan saya tak kuat. Saya pergi umrah, Allah SWT izinkan untuk saya pergi ke umrah, pergi bawa anak, bawa keluarga. Tapi hanya kita target masa. Saya ingat waktu tu kita dengan staff Baitul Furqan, kita syadangkan bila nak pergi, bila nak pergi. Selalu macam cakap, insyaAllah akan pergi. Tak boleh, kena letak tarikh. Ada satu ustazah waktu tu cakap, kena letak tarikh. Syekh kena letak tarikh. Letak tarikh. Waktu tu kita syadangkan sama-sama letak tarikh. Kemudian subhanallah, Allah SWT mudahkan asbabnya. Maksud, datang orang minta pada saya buat umrah badal. Adalah berapa umrah badal? Saya rasa saya buat mungkin 11 umrah badal. Masa lama duduk sana, Masya Allah, 11 kot, 11 ataupun lebih pada itu. Saya buat umrah badal untuk orang, Masya Allah. Semoga insya Allah tahun ni Allah SWT izinkan untuk saya, insya Allah, untuk pergi juga, insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan untuk kita semua, insya Allah, bukan saya saja. Semua yang hadir dengan saya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Buka Makkah, Fatah Makkah. Fatah Makkah adalah terjadi pada tahun 8 pada Hijrah. Dan sebab jadi Fatah Makkah itu disebabkan adalah orang Quraisy, dia tidak mengikut pada janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Hudaybiyah, di masa Sulh Hudaybiyah. Iaitu apabila jadi benda itu, anna Bani Bakr kanat qad dakhalat fi hulf Quraisy. Adalah Bani Bakr dia masuk dengan golongan Quraisy. Dan Bani Khuza'ah dakhalat fi hulf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Khuza'ah dia masukkan dengan golongan itu, pada golongan orang Arab, masukkan dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang itu.
Faqalat Banu Khuza'ah, di masa itu faqalat Banu Bakr Khuza'ah, di masa Banu Bakr itu yang ada dengan orang Quraisy, dia lawan dengan apa? Dengan Bani Khuza'ah. Dan di masa itu adalah dibunuhkan seorang dari badannya. Jadi di masa itu adalah sampai adalah perang di antaranya, sampai adalah orang Quraisy membantu kepada orang itu dengan cara sembunyi. Yang di masa itu adalah datang adalah Salim Al-Khuzai, dia minta adalah bantuan daripada Islam dengan apa yang buat Banu Bakr dengan Quraisy dengannya. Maka Rasulullah SAW kata padanya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, نصرت يا عمر بن سالم فما برحت حتى مرت عنانة من السماء فرعدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لتستاهل بنصر بني كعب. Yani maksudnya adalah dia minta bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata padanya, insyaallah, maksud pada hadis ini akan menang dan akan berjaya. Dan Niko pada bab ini adalah khabar sampai kepada Quraisy. Uh, Dia diberi badannya tiga pilihan. Baina salasa. Imma yadu ila al-qatlah min Khuza'ah. Maksudnya adalah orang itu beri pada orang yang bunuh. Ataupun yatabarra'u min hilf, ataupun adalah orang pecahkan pada janjian, atau orang itu apa, perang. Jadi orang itu dipilih apa, pilih Quraisy, pilih untuk dia perang dengan orang Islam. Di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kumpulkan pada sahabat dan semua untuk apa, untuk pergi untuk perang dengan orang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada sahabat untuk buat persiapan untuk apa, untuk Fatah Makkah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma khudhil uyun wal akhbar an Quraisy hatta nabghataha fi biladiha fatajhazu an-nas. Yani Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma, ya Allah, ambillah, bagi adalah orang Quraisy tidak sampai badannya berita apa-apa dan ataupun khabar ke badannya, sampai apa orang itu semua buat persiapan yang terbaik untuk apa, untuk nak masuk kepada kota Makkah. Nah, dan adalah seorang daripada orang Islam di masa itu, namanya Hatib ibn Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah adalah, uh, dia tulis surat dan dia hantar kepada isterinya di dalam kaum Quraisy. Isterinya duduk masih lagi dekat kota Makkah, dan dia hantar surat kepada isterinya kepada kaum Quraisy. Uh, uh, Naam, maaf, terbalik. Bukan, maaf, salah cerita tu, salah terjemahan. Iaitu Hatib bin Abi Balta'a, dia tulis satu surat dan dia hantarkan dengan imra'ah ila Quraisy. Dia hantar surat itu dengan seorang wanita kepada kaum Quraisy, bukan kepada isterinya. Dengan seorang wanita kepada kaum Quraisy. Dia beri tahu badannya dengan hal apa yang berlaku di dalam bab ini. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat persiapan dan sebagainya. Dan apabila sampai benda itu, ya, dia apabila jadi seperti itu, fala ya'du ahlu. Naam, di masa itu betul lah dia cerita ada keluarganya. Di masa itu adalah akhbar Allah Subhanahu wa taala nabiyahu bima sana'a Hatib, sampai berita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Hatib buat. فأرسل في طلب المرأة والكتاب. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang untuk ambil wanita itu dengan apa yang dia tulis. وعاتب Hatib, dan dia adalah kata pada Hatib, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata padanya, kenapa kamu buat lakukan seperti itu? Dan Hatib adalah dikatakan pada badannya adalah, aku nilakukan benda ini bukan saya kufur, bukan adalah saya nifak, tetapi adalah keluarga saya dekat sana, seperti mana saya sebut awal-awal, keluarganya apa, dekat sana. Wa arada Umar al-idzn min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dia minta izin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa, untuk bunuhkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yudrika ya Umar, apa yang kamu tahu wahai Umar, kemungkinan adalah Allah Subhanahu wa taala ittala ala ashabi Badr yawm Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai Umar, mana kamu tahu, mungkin ia adalah dia seperti mana kita tahu adalah Hatib bin Abi Balta itu adalah seorang daripada ahli Badr.
Jadi Sayyidina Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW kata padanya, mana tahu wahai Umar, kemungkinan adalah Allah SWT kata kepada ahli Badr, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak, faqad ghafartu lakum, maka aku telah ampunkan dosa kamu semua. Jadi Nabi SAW tak izinkan untuk Sayyidina Umar untuk lawan dengannya, untuk apa, untuk bunuhkannya. Dan Nabi SAW hantar Sariyah ila batni Adhm, dihantar Syariah, maksudnya hantar orang ramai kepada satu tempat adalah bagi Batan Adum. Di masa itu untuk apa? Untuk orang cek. Oh, itu bukan datang ke Makkah. Itu pergi ke tempat lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila al-muslimin min hawl al-Madinah atau yuafir Madinah fi Ramadan. Dan dihantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Islam, dia keliling Madinah untuk datang kepada Madinah di Ramadan. Dan di masa itu فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة معه المهاجرين والأنصار وطائف من العرب. Di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan dengan sahabat-sahabatnya daripada golongan orang Muhajirin dan juga golongan orang Ansar, dengan golongan dan juga taifah-taifah ataupun kumpulan-kumpulan daripada golongan orang Arab, wa qadul khair, dan dia pergi kepada situ. Dan di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam نعم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الزبير بن Awam. Di masa itu Nabi SAW hantar Zubair bin Awam dengan 200 orang daripada orang Islam. Dan apabila baginda Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada Khudainan, Aqad al-Alwiyah, di masa sampai pada tempat namanya Khudainan, Nabi SAW adalah bagi-bagi kepada bahagian-bahagian setiap orang. وجاء Abu Sufyan bin Al-Haris wa Abdullah bin Umayyah bin Mughirah fa aslama. Dan di masa itu datang Abu Sufyan bin Al-Haris dan Abdullah bin Umayyah dan dia masuk Islam. Apabila Nabi SAW sampai Al-Qadir di satu tempat itu, Nabi SAW suruhkan kepada sahabat, di masa itu Ramadan, di masa itu adalah Ramadan, di masa itu adalah Nabi SAW suruh kepada sahabat untuk apa? Untuk membuka puasanya. Sebab ini adalah kira rukhsah untuk membuka puasanya. Dan kharaja Abu Sufyan wa Hukaim bin Hizam wa Budayl bin Uraqa yaltamisuna khabaran Nabi. Dan di masa itu adalah keluarkan 3 orang, Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam wa Budayl bin Uraqa, Warqa afwan, yaltamisuna khabar, untuk nak tahu berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum jayshun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentera daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maksudnya daripada sahabat, memegang pada orang itu. Wa ata bihi al-Abbas bin Abdul Muttalib wa qad ammanahu. Dan di masa itu adalah membawa adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, membawa pada orang itu dan diamankan untuknya, maksudnya tidak akan berlaku apa-apa pada badannya sampai masuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia Islam. Wa amara bi Abi Sufyan fa awqafa ala tariq hatta yamur. Dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pada Abu Sufyan tengok dekat jalan supaya dia lihat pada berapa ramai daripada orang Islam yang pergi kepada sana. Di masa itu adalah amana Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisyan faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Quraisy adalah di masa itu apabila aku fatah kota Makkah, dia tidak ada perang banyak. Tidak adalah maksudnya perang yang teruk, tak ada. Masuk Fatah Makkah itu, di masa itu ada sikit yang berlaku, tak banyak. Di masa itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalam keadaan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Quraisy, siapa yang masuk ke rumahnya, man dakhala baitahu, siapa yang masuk rumahnya, awal masjid ataupun kepada masjid, ataupun rumah Abi Sufyan yang tadi dia datang kepada Nabi untuk nak ambil beritanya, kemudian dia Islam, dan siapa yang masuk kepada rumah Abi Sufyan maka dia selamat, maknanya tidak akan lawan dengannya. Illa ba'da nafar, kecuali adalah sedikit daripada orang, di antaranya Al-Uzz bin Khatl wa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh wal Huwairis bin Naqil, wa ghairuhum, dan selain daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud tidak amkan kepadanya. Naam. Kecuali adalah Ibnu Abi Sarh amankan badannya disebabkan Sayyidina Uthman diminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dikirakan adik-beradik dengan Sayyidina Uthman daripada adik susu. Naam. Dan dia adalah di masa itu dia irtad. Dia Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia balik kepada Islam. Nah,
Nabi SAW masuk kota Makkah dalam keadaan apa? Tanpa berlawan-lawan, tanpa qital. Dan Nabi SAW di masa itu turunkan di satu tempat panggil Al-Hujun. Nabi SAW dia adalah irtasal, mandi, dan apa, itu dipanggil di masa Fatah Makkah, bukakan Makkah, dan dia salatul Fatah. Apa tu salat Fatah? Salatul Fatah itu adalah 8 rakaat. Disolatkan 8 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang pertama dia buat adalah tawaf, dan dia minta kunci Kaabah. Minta kunci Kaabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk fasalla biha, salat di dalamnya, wa khataba fin nas. Kemudian dia khutbah kepada orang. Wa kana fi ma qala alaihi salatu wassalam, dan di antara apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada orang itu, ya ma'syara Quraisy, ماذا تقولون ماذا تظنون قالوا نحن خيرا ونظن خيرا نعم قالوا خيرا ونظن خيرا نبي كريم وأخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرنا نعم وقد قدرنا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. Maksud pada bab ini, di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jumpa dengan orang musyrik, kata pada orang musyrik, wahai orang musyrik, wahai orang, ya ma'asyarul musyrikin, wahai golongan orang yang musyrikin, apa yang kamu apa yang kamu ingat aku akan melakukan pada kamu. Jadi orang itu kata badannya, naqulu khaira, kami kata baik, dan kami wa nadhunnu khaira, dan kami adalah sangka baik. Kamu adalah seorang nabi karim, dan akh karim, dan saudara yang karim, dan juga ibnu akhin karim, dan saudara yang karim, dan Allah sudah bagi kamu keadaan sampai keadaan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata badannya, aku ni kata seperti mana Nabi Yusuf alaihi salam kata pada kaumnya, la tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yani adalah cerahkan hal kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Allah akan ampunkan pada kamu. Jadi di masa itu adalah ramai pada orang itu masuk kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata padanya, walaupun orang itu sudah buat macam-macam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata padanya, idhabu fa antumut tulaqa. Yani pergilah kamu, saya bebaskan kamu, tidak ada lawan lagi dah. Pergi, tidak ada apa-apa. Jadi di masa itu orang ramai pada orang dia masuk kepada Islam. Dan Nabi SAW ambil kunci Kaabah selepas sudah pecahkan apa yang ada pada patung-patung di dalam Kaabah dan juga dikelilingnya. Naam, dikatakan adalah lebih pada 360 daripada patung-patung yang ada di masa itu, semua di keliling Kaabah ataupun di Kaabah juga di dalamnya, sampai ambil lastnya lepas sudah bersihkan daripada benda-benda yang wasani, yani maksudnya benda yang orang Quraisy ambilnya untuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulangkan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Dia pulangkan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Ingat tak kita sudah ceritakan tentang kunci Kaabah, tentang amanah, kan? Dia kata badannya, khuduha khalidatan talidatan la yanzi'uha minkum illa zalim. Ambillah amanah ini, kunci Kaabah, khalidatan talidatan, ini adalah akan tetap di dalam keluarga kamu. Dipanggilkan Bani apa? Siapa ingat? Yang pegang kunci Kaabah, siapa namanya? Bani apa? Yang D tu Syekh Adar, tak Adar? ingat. Dia start dengan D lah Syekh, nama dia lupa saya. Bani? Syaibah.
Ha. Syaibah. Bani Syaibah. Kita ceritakan sebelum ni. Bani Syaibah yang adalah memegang kunci sampai zaman kita ini. Jadi dengan orang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata badannya la yanzi'uha minkum illa zalim. Kalau ada datang satu raja ke ataupun mana-mana yang menambilkan kunci daripada kamu dan dikata kamu tak ada tanggungjawab lagi, maka orang itu tandanya dia adalah orang yang zalim. Subhanallah. Dan Nabi SAW suruh seperti mana sebut tadi, suruhkan apa pecahkan semua yang patung-patung di Kaabah dan di kelilingnya. Dan di masa itu adalah orang Islam itu adalah selepas Fatah Makkah. Nabi SAW kata bersabda di Yaum Fatah di Makkah, la hijrah ba'da al-Fatah, tidak ada hijrah lagi selepas Fatah Makkah. Selepas buka kota Makkah tak ada hijrah lagi lah untuk Islam. Walakin jihad, yang ada apa, jihad dan waniyah dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika adalah nafir am, panggil nafir am, contohnya panggilan untuk seluruh umat. Katalah contoh ada nafir am untuk pergi kepada Baitul Maqdis. Maknanya semua orang Islam akan pergilah. Itu panggil nafir am. Jadi di masa itu tidak sebut tentang hal itu di masa itu, masa itu semua tidak ada apa-apa yang pada wasaniyah, yakni pada ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa bentuk ke ataupun dalam keadaan ataupun dalam adat dan semua itu dihancurkan, tidak ada lagi. Jadi kira Islam sudah tetap di masa itu di kota Makkah. Semoga Allah SWT jadikan kita daripada golongan yang dapat diizinkan pada tahun ini dan pada setiap tahun untuk kita pergi haji dan umrah insya-Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Uh, Kisah Fatah Makkah kita sudah cakap. Mungkin kita teruskan sebab dia masih lagi dalam surah Fatah, supaya kita tak campur-campur. Kisah Bai'atul Ridwan. Kisah Bai'atul Ridwan. Apa itu Bai'atul Ridwan? Ataupun dipanggilkan Bai'atul Syajarah. Wallahu a'lam. Okey ke? Boleh? Laju ke? Cakap. Boleh ya, insyaAllah. Boleh, Barakallah. Syekh. Alhamdulillah. Baik. Bai'atul Ridwan ataupun panggil Bai'atul Syajarah. Bai'ah ini yang terjadi di tahta syajarah. Itu adalah bawah buku itu. Bai'atul Ridwan. Bai'ah ini di masa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Hudaybiyah juga di tahun 6 Hijrah. Untuk apa? Untuk lawan orang musyrik, lawan orang kafir itu dan tidak berlari. Maksudnya dia masuk lawan tak lari, tak akan tinggal. Kamu akan berterusan seperti itu. Selepas adalah sudah ada isya'ah ataupun berita ataupun khabar dikatakan Sayyidina Osman bin Affan dibunuh di kota Makkah apabila Nabi SAW hantarnya untuk apa? Untuk cakap dengan orang Quraisy untuk tafawud. Untuk apa? Untuk tafawud. Di masa itu dipanggilkan Bai'atul Ridwan. Dipanggil Bai'atul Ridwan. Kenapa panggil Bai'atul Ridwan? Soalan penting tu. Kenapa panggil Bayatul Ridwan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ridhakan di atas sahabat yang dibayah di masa itu. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatih ayat 18, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah." Naam. Allah Subhanahu Wa Taala ridha di atas orang yang beriman yang dia bayar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok itu. Apa bai'ah itu, bagaimana terjadi bai'ah itu dan apa asbabnya ataupun bagaimana terjadi tentang bab itu. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah lihat di dalamnya untuk dia adalah akan masuk pada Masjidil Haram dengan sahabat-sahabatnya. Di masa itu adalah keluar 1,400, dikata 1,400 ataupun 1,500 sahabat untuk pergi untuk tunaikan apa? Umrah, untuk lakukan umrah, bukan untuk lawan, bukan untuk lawan dengan orang musyrik, bukan itu tujuannya, untuk umrah.
dan orang itu tidak membawa badannya apa-apa pada senjata, hanya membawa senjata yang biasa itu yang dipegangkan pada di masa itu adalah benang, apa panggil, pedang. Dan orang itu orang Islam adalah membawa dengannya 70 daripada unta, 70 unta dikira hadi. Maksudnya adalah apa panggil, dikira hadi, untuk hadi pada haji maksudnya. Nah, di masa itu adalah tunjukkan pada orang itu kami adalah datang bukan untuk lawan, supaya orang musyrik apabila dia tengok adalah orang tu membawa unta yang banyak tu, dan di masa itu dia tengok seperti itu, maknanya dia fahamlah orang itu bukan datang untuk lawan, datang untuk nak tunaikan umrah. Dan di masa itu Quraisy tidak beri badannya untuk masuk ke pada kota Makkah. Mungkin tadi kena ceritakan kisah ni sebelum tadi Fatah Makkah. Jadi orang itu menghantarkan 200 orang, ha? Dengan siapa? Dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Di masa itu dia belum Islam. Untuk apa? Untuk lawan dengan orangnya. Maksudnya untuk tahan pada orang Islam, tidak beri badannya untuk masuk ke apa, kota Makkah. Di masa itu Nabi SAW pergi kepada mana? Ke Hudaybiyah. Di masa di situ Nabi SAW hantar Sayyidina Uthman bin Affan kepada Makkah untuk cakap dengan orang Quraisy, kami adalah datang ke sini bukan adalah nak lawan, kami datang ke sini untuk nak tunaikan umrah dan sebagainya. Jadi di masa itu orang Quraisy megangkan pada Sayyidina Uthman selama 3 hari, dan dikeluarkan khabar adalah Sayyidina Uthman sudah dibunuh. Apabila jadi macam tu, sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabrah hatta nunajiz al-qaum, yani kami tak akan pergi mana-mana sehingga kami adalah lawan dengan orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada orang itu apa, untuk bai'ah yang tadi kita cakap tentang itu, untuk apa, untuk bai'ah, untuk dia lawan dengan orang itu dan tidak berlari. Maksudnya jika dia masuk perang jangan tarik diri, perang dia berterusan. Jadi di masa itu dilakukan bai'ah itu di tempat, di bawah satu pokok di Hudaybiyah, di tempat Hudaybiyah. Dan di masa itu golongan orang Islam, orang yang bai'ah adalah dikatakan 1,400 orang, 1,400 sahabat, atau di antara riwayat lain sehingga ada yang kata 1,500 sahabat. Dan bai'ah itu adalah seperti mana saya sebut tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak lari daripada perang itu dan perang kepada orang musyrik. Dan di masa itu adalah banyak daripada sahabat yang besar, daripada sahabat-sahabat yang terkenal adalah seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Semua itu adalah sudah bai'ah. Di antara nama-nama yang besar siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Di masa itu Sayyidina Uthman bin Affan ada dekat mana? Ada dekat kaum Quraisy. Kaum Quraisy tahan badannya. Jadi di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangannya, dia kata apa? Dia kata ini adalah hadhihi an Uthman. Ini adalah digantikan Uthman. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Masukkan Sayyidina Uthman dalam bai'ah itu. Apa yang berlaku pada bai'ah itu? Selepas yang terjadi bai'ah ini, sudah sampai khabar Uthman bin Affan tidak mati. Uthman bin Affan masih lagi hidup. Dan apabila jadi bai'ah itu, apa jadi untuk orang Quraisy? Orang Quraisy dia tengok orang Islam sudah bersatu. Semoga insya-Allah di zaman kita ini orang Islam semua jadi bersatulah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga insya-Allah pada tahun ini kita solat di Baitul Maqdis insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Di masa itu orang Quraisy takut daripada orang Islam. Kemudian apa, di masa datang orang itu terima untuk sulh al-Hudaybiyah, untuk sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah yani adalah untuk macam berjanjian Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah berjanjian untuk apa? Untuk tidak berlaku berlawanan. Jadi di masa itu ahli bai'ah itu, apa yang Allah SWT beri fadilat kepadanya,
ada manzilah ataupun fadilat yang tinggi kepadanya seperti mana di dalam Al-Quran Al-Karim, laqad radiyallahu alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah, Allah Subhanahu wa taala ridhahkan di atas orang yang dia bai'ah di bawah buku itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda tentang hal orang itu, antum khairu ahli al-ard, kamu adalah daripada golongan yang paling baik di atas muka bumi. Dan Nabi SAW kata tentang orang itu, لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. Tidak ada seorang daripada golongan orang yang bay'ah di bawah syajarah itu, bay'atul ridwan maksud, tidak ada siapa-siapa yang daripada golongannya yang akan masuk neraka. Ya Rabb, Allah maj'alna min ahbabi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan yang sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa doa ini? Kenapa kita doa seperti ini? An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya orang akan ada sekali dengan sayang badannya. Falyanzur kullu wahidin minna man yuhib. Maka setiap orang daripada kita, tengoklah dia sayang pada siapa. Sayang pada Islam, Muslimin, insyaAllah dengan orang Islam dan Muslimin di syurga, insyaAllah. Sayang pada orang kafir, selalu kata, oh, tengoklah orang kafir tu macam mana, baguslah, jumpa tak? Tengok. Nauzubillah min zalik. Dan, al-an, di zaman kita ini adalah, kita panggil budak-budak, suruh dia sebut nama 10 orang sahabat. Tak boleh. Terus sebut nama 10 sahabat je. Bukan sebut 20, 30. Tak ada. Sebut 10 nama sahabat. Tak boleh. Lepas tu, suruh sebut nama, apa panggil tu? 10 nama orang yang main bola. Masya Allah. Bukan 10 boleh sebut. Boleh sebut lagi banyak. Maka kita di zaman ini adalah perlu adalah untuk rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu pada kita adalah muhasabahkan diri kita. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Uh, Ramai pada orang di masa pergi ke umrah kata kat mana tempat itu, tempat Bayatul Syajarah dan sebagainya. Apa yang kamu dengar dikatakan ada di tempat ini, tempat itu dan sebagainya, kullu wallahu alam bisawab. Yani Allah ni, Allah Subhanahu wa taala tahu adakah betul ke ataupun tidak tentang bab ini. Disebabkan selepas setahun daripada bay'ah itu, sahabat sendiri pun tak dapat nak bagi tahu kat mana tempat bay'ah itu. Setahun, lepas setahun daripada bay'ah itu, ada sahabat tak dapat nak tahu kat mana tempatnya betul-betul. Dan disebabkan, dikatakan wallahu alam, disebabkan asyul, maksud adalah banjir yang berlaku. Kita negara Arab, bukan semua, Yaman, Saudi adalah beberapa tempat, Khalij, negara Khalij juga, uh, kalau jadi hujan, dia jadi hujan, Masya Allah, lebat betul-betul sampai air banjir, macam jadi adalah siul. Siul maknanya air berjalan dan dia tolak apa yang ada di depan dia, syajar, buku ataupun apa-apa yang ada, semua dia ditolak. Jadi sampai buku itu tidak ada, dikatakan seperti itu. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab suruh orang, dia adalah dengar ada orang, dia pergi kepada satu buku dan dia katakan ini adalah Syajaratul Bai'ah. Dipanggil buku yang jadi di bawahnya Bai'ah. Di masa itu, untuk orang pergi untuk tabarruk, nak pergi tabarruk dekat situ, Sayyidina Umar apa suruh? Sayyidina Umar suruh potong buku itu. Suruh pada sahabat yang lain, suruh yang ada dengannya untuk apa? Untuk dia potong buku itu. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini adalah kisah daripada kisah Bayatul Ridwan, dipanggilkan Bayatul Ridwan atau Bayat tahta syajarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masya Allah. Okey, sedap kisah tu. Ada banyak pada Ustaz, belajar. kisah Walid tu Ustaz, Walid bin Uqbah. Macam mana? Kisah Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah. Nak dengar? InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
kisah Al-Walid bin Uqbah untuk pastikan pada khabar ataupun berita yang sampai pada kita. Kita ada dua kisah. Kisah Al-Walid bin Uqbah ataupun kisah Al-Jin tentang kumpulan jin. Baik, kita mulai dengan kisah Al-Walid insya-Allah. Lepas tu kita tengok insya-Allah. Mudah-mudahan ada masa cukup insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kisah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Ma'id. Nah, disebutkan kisah ini adalah tentang ayat ataupun di asbab nuzul pada surah pada ayat 6 daripada surah Al-Hujurat. Nah, disebutkan tentang bab ini. Siapa itu Al-Walid bin Uqbah? Al-Walid bin Uqbah dia adalah saudara dengan Sayyidina Uthman bin Affan li ummihi, kepada ibunya. Dia Islam pada apa? Pada Fathu Makkah. Di masa adalah Islam di masa apa? Di masa pembukaan kota Makkah. Dan dia adalah daripada sahabat alladzina ashu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma fi zaman al-khulafa. Dia adalah di antara sahabat yang dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman khalifah-khalifah. Sebab nuzul ayat, sebab turunkan ayat itu, disebutkan di dalam banyak pada kitab tafsir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantarkan kepada Al-Walid bin Uqbah ila qabilah Bani Al-Mustaliq, kepada hantar Al-Walid bin Uqbah kepada satu kabilah namanya kabilah Bani Al-Mustaliq. Untuk apa? Untuk kumpulkan dana untuk zakat. Dan di masa itu, lakin lamma iqtaraba minhum, apabila Al-Walid bin Uqbah sampai pada orang itu, dia takut badannya. Kenapa Al-Walid bin Uqbah takut pada orang itu? Disebabkan di antaranya dan orang itu adalah berlawanan daripada zaman jahili. Iaitu maksudnya ada macam bunuh dan sebagainya daripada zaman jahili itu, daripada semua Islam. Jadi dia takut adalah jadi orang itu buat apa-apa kepadanya. Maka dia balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak cakap benar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni tak pergi sebab saya takut orang itu apa bunuh saya dan sebagainya. Tak sebut seperti itu. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata padanya, innahum mana'u zakah wa rubbama aradu qitalah. Dan dia kata orang itu tidak bayar zakat dan kemungkinan orang itu kata juga orang itu nak untuk lawan dengannya. Jadi apabila jadi seperti itu, orang Islam dengar seperti itu, macam orang Islam nak keluar untuk apa? Untuk nak lawan dengan orang itu, Bani Mustaliq. Lakin hakikat kabilah itu, dia tidak seperti itu. Kabilah itu dia keluar untuk istiqbalihi bizakat. Apabila jadi seperti itu, orang itu sebenarnya kabilah itu keluar untuk apa? Untuk nak terima orang itu datang kepadanya untuk apa? Untuk tunaikan zakat. Bukan adalah keluar badannya nak bunuhkannya. Jadi apabila benda itu sudah jelas melalui daripada wahyu yang turunkan di atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada qaulihi ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kamu orang yang membawa berita pada kamu, orang itu fasik, tidak betul, karena kata-katanya tidak betul, fatabayyanu, adakah apa yang dia kata itu betul ataupun tidak? Kamu tahu orang itu tak seperti itu contohnya. Kemudian datang orang kata pada kamu, orang ini adalah macam ni. Sebelum kamu jatuhkan hukum, kamu adalah pasti betul-betul yang dia kata itu betul atau tidak. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Takut adalah nanti kamu adalah berlawan dengannya, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bagaimana kalau orang Islam dah lawan dengan orang itu padahal orang itu memang nak bayar zakat? Pada kisah ini adalah juga jadi di zaman kita ni. Zaman kita ini kadang-kadang orang, contoh, dua orang baik, ada satu orang datang untuk apa?
Dia tengok dua orang tu baik, tak nak macam tu. Dia nak jatuhkan masalah di antaranya. Jadi dia kata, orang ini kata macam ni, orang ni kata macam ni. Untuk apa? Liyuqi'a bainahum. Untuk jatuhkan masalah di antaranya. Jangan cepat percaya. Jangan kamu cepat terimakan kata orang itu. Sebab kemungkinan apa yang dia kata itu tidak betul. Jadi tabayyan. Kita perlu pada kita kalau khabar sampai pada kita, betul ke tidak? Siapa yang ceritakan? Macam contoh zaman ni kata macam-macam tentang khabar yang berlaku kan sekarang. Kata kita dah buat macam ni, dah buat macam ni, dah buat macam ni. Padahal tak buat apa-apa. Semua berita itu tak betul. Berita tipu, palsu. Jadi seperti itu, kalau ada orang datang pada kita, bawakan pada cerita kepada kita, pastikan orang itu betul ke ataupun tidak. Dalam kisah ini, kalau kita tengok pada dalam kisah ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, selepas itu adalah tentang bab ini tentang Uqbah bin Abi Mu'ayyid adalah Al-Walid bin Uqbah, afwan. Kisah Al-Walid bin Uqbah adalah selepas ini, subhanallah, hayatnya selepas itu di zaman khilafah Sayyidina Uthman bin Affan, dia adalah dibegangkan untuk wilayatul Kufah. Dia jadi wali di satu tempat untuk Kufah. Yang ini dalam bab ini. Dan diceritakan di masa dia wali, dia sudah jadi wali untuk tempat Kufa, dikisahkan Allahu alam. Nah, mungkin adalah last dia ditolakkan daripada jadi untuk apa? Untuk wali. Disebabkan adalah diberitakan adalah dia meminumkan pada arak, wallahu alam, dan adalah sebahagian pada orang yang saksi tentang bab itu, maka Sayyidina Osman suruh apa? Untuk jatuhkan had di atasnya dan jauhkannya daripada apa? Wilayah, untuk jadi adalah orang yang tanggungjawab di kota Kufah. Dalam kisah ini apa yang kita belajar? Sebenarnya ada banyak benda yang kita belajar dari kisah ini. Yang pertama adalah untuk tasabbut minal akhbar. Kalau sampai pada kita berita apa-apa, khabar pada kita, pastikan itu betul ke tidak. Jangan cepat percaya. Orang ni kata tentang kamu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ya ke? Jangan cepat. Oh, nak lawan dengan dia, sabar, sabar, sabar. Tengok betul-betul. Kamu kenal orang itu. Adakah boleh keluar perkataan seperti itu? Adakah ada betul orang tu cakap ataupun orang tu cakap untuk nak jatuhkan masalah di antara kamu dua? Kita kena pastikan tentang bab ini. Naam, al-khata' qad yaqa' min al-insan. Mungkin adalah kesalahan, mungkin jadi pada manusia, tak salah. Yani maksudnya mungkin adalah orang jadi salah dan sebagainya. Tak mustahil pada bab itu. Lakin maksud dalam bab ini adalah kita kena rujuk. Kalau ada salah, kita rujuk lil haq, balik kepada benda yang benar. Tengok pada adil Islam, bagaimana Islam di masa adalah Al-Walid bin Uqbah itu adalah dijadi wali dan disaksikan oleh orang kata dia dalam minum arak. Dan Sayyidina Osman dijatuhkan pada kerajaan badannya, maksudnya menjauhkan dia daripada hukum ataupun daripada jadi orang yang tanggungjawab di kota Kufah, dan juga apa, jatuhkan hukum had di atasnya. Naam. Dan daripada ini kita belajar juga daripada kisah ini bahaya apa mungkin isya'ah, bahaya cerita palsu berbesar. Sebab pada orang yang pertama dia seperti ini, pada orang kedua dah jadi macam ni, pada orang ketiga lagi besar. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita dan terima pada kita semua, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. 6:26. Masya Allah, 6:30. Baik, wahai orang yang sibuk nak masak, bolehlah masak. Boleh siapkan makanan-makanan, letak handphone dekat-dekat. InsyaAllah. Mohon maaf. Baik, mungkin untuk berkat majlis kita habiskan satu kisah. Saya cuba ringkaskan. Saya cuba ringkas sangat. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Tentang kisah
yang akhir yang kita nak ceritakan pada hari ini, kisah sebahagian daripada jin mendengar pada Al-Quran Al-Karim pada Nabi Muhammad SAW, dan dia Islam dan dia sampaikan dakwah kepada orang yang lain. Maksudnya pada jin yang lain. Pada ayat 29 hingga ayat 32. Nah, dalam ayat ini diceritakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ciptakan jin adalah untuk apa? Untuk ibadah lillah Subhanahu wa taala, untuk ya'budun Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu hari di tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Makkah pergi kepada kota Taif untuk dakwah kepada orang untuk Islam. Di masa itu orang Quraisy di kota Makkah lawan sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat mensusahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Makkah pergi kepada kota Taif. Tapi di masa itu orang di Taif raddu da'watahu, tidak adalah menerima kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dalam keadaan sedih dalam bab itu. Nah, dan di dalam balik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkan di satu tempat dipanggil Wadi Nakhlah. Dipanggil Wadi Nakhlah. Di masa itu adalah malam dan Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di masa itu dan dia membaca Al-Quran. Dia salat di tempat itu dan baca Al-Quran. Di masa itu adalah badannya jin. Dia dengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Apabila dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dia berhenti dan dia dengar. Alam jin mawjud, ada. Jangan ada orang kata jin itu tak ada. Bukan tak ada. Ada. Kita tak nampak. Naam. Mungkin sekarang macam hari itu ada satu orang kata dalam kelasnya dia kata pelajar tak ramai. Dia kata badannya kelas saya tak ramai hadir dan buka kelas tak ramai. Dia kata mana tahu ada ramai pada orang yang hadir tapi kamu yang tak nampak. Subhanallah. Fal jin aidan muslim. Kaum ada badannya kaum yang muslim dan ada yang kafir. Jin ada muslim, ada yang kafir. Nah, jadi jin itu di masa itu dengar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca Al-Quran. Apabila jadi seperti itu, seperti mana dalam ayat firman Allah SWT pada ayat 29 dari ayat surah Al-Ahqaf, pada qauli ta'ala, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Quran فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Allah SWT bahagian pada jin dengar pada Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Apabila dia dengar kata ansitu, dengarlah. Itu adalah benda yang luar biasa. Bukan adalah yang kita dengar itu benda yang luar biasa. Apabila sudah selesai, orang itu pergi untuk apa? Dia beriman dan dia membawa dakwah itu kepada kaumnya. Nah, apabila jin itu dengar pada Al-Quran, ta'assaru. Yani jin itu berkesan badannya Al-Quran. Mahaluna nahnu al-an. Apa hal kami ni sekarang? Baca Al-Quran 30 juzuk pun tak ada berkesan pada hati kita. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Man lam yuharrik al-Quran masyairahu falyuhasib nafsahu. Barang siapa yang Al-Quran ini tak ada berkesan pada hatinya apabila dia dengar firman Allah SWT, apabila dia baca, maka dia muhasabahkan dirinya. Muhasabahkan dirinya. Kenapa sampai hatinya keras seperti itu? Waliyazubillah. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi di masa itu Al-Quran itu sudah berkesan pada jin itu. Sampai jin itu Islam. Naam, dan dia sampaikan kepada orang yang lain pada kaumnya. Seperti mana juga dalam surah Al-Jin, nanti insya-Allah kita sampai padanya, kita akan cerita benda ni balik. Seperti mana pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
walan nusyrika bi rabbina ahada. Dalam ayat ini, qul uhiya ilayya, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebahagian pada jin yang dengarkan pada Al-Quran. Dikatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, kami dengar adalah Quran ajab, itu macam luar biasa, kata-kata yang luar biasa, bukan kata manusia, bukan kata terbiasa. Yahdi ila rusydi, ada dalamnya hidayah pada Al-Quran ini. Fa amanna bih, maka kami iman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan syirik selepas itu. Jadi apabila jadi seperti itu, jin itu membalik kepada kaumnya dan dakwah kaumnya kepada iman. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini adalah qalu ya qaumana inna sami'na kitaban, seperti mana jin kata kepada kaumnya, apa kata? Kata, wahai kaum kami, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Kata pada kaumnya, wahai kaum kami, kami dengar kitab turunkan selepas Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi, ada di dalamnya apa yang ada di dalam kitab Musa adalah, dan yahdi ilal haq, dan kitab ini menunjukkan kepada benda yang baik, pada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, berimanlah, wa aminu bih, berimanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang membawa kepada kami, kepada semua. Yaghfir lakum min dhunubikum, Allah Subhanahu wa taala menampunkan untuk kamu, wa yujirkum min adzabin alim, dan akan selamat kamu daripada azab yang dahsyat. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Disebutkan sebahagian daripada orang ahli tafsir, kenapa jin itu dia adalah yastariquna as-sam' di masa itu. Maksudnya dipergikan untuk nak dengar apa yang orang tu baca dan sebagainya. Kenapa jadi seperti itu? Dikatakan di masa ba'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa jin itu adalah awal masa biasa Nabi Muhammad SAW, muni'u min istiraq as-sam' min as-sama', dilarangkan untuknya untuk dengar apa-apa pada langit. Selepas bi'asatun Nabi SAW, selepas diutuskan Nabi Muhammad SAW jadi seorang Nabi. Nah, di masa itu jin tak boleh dengar apa-apa daripada atas. Fasaru yabhasuna 'an as-sabab, maka orang itu dicarikan sebab. Dan itu dah disebabkan kata jin, dalam seperti mana dalam surahnya disebutkan dalam surah Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba. Dia tidak didengarkan apa-apa daripada langit, maka dia pergi kepada bumi untuk syarikan khabar sampai dia lalu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengarkannya membaca Al-Quran, dan dia sudah tahu itu adalah disebabkan ditukarkan sistem ataupun ditukarkan caranya, tidak menerimakan pada langit tapi akan diterimakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ahli tafsir tentang bilangan orang jin yang dengar bacaan baginda Nabi Muhammad SAW, ada di kata 7, ada yang kata 9. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Daripada kisah ini kita belajar alam jin memang ada. Tapi dia tak perlu takut, ya. Jin itu seperti kita, Muslim, kafir. Tak perlu takut tentang bab itu. InsyaAllah tidak akan berlaku pada kita apa-apa. Kita amalkan dengan wirid, amalkan dengan amal yang soleh dan sebagainya. InsyaAllah Allah SWT selamatkan kita. Jangan takut, jangan adalah takut tentang bab ini. Nah, juga adalah bagaimana Al-Quran sudah berkesan pada orang, pada jin itu. Nah, kalau kita tengok orang yang buat rawatan dan sebagainya, benda pertama dia buat apa? Dia baca wirid, baca maksud ayat Al-Quran di atas orang yang sakit dan sebagainya. Jadi dia akan ada berkesan pada syaitan, pada jin yang non-Muslim dan sebagainya. Nah, dan pada semua orang. Dan adalah
insaf pada apa yang didengarkan. Apabila kita syari benda yang benar dan syari hak, tengok bagaimana jin. Dia dengar Quran yang bukan kata-kata yang biasa dan kata yang benar, dan dia apa dia buat? Dia beriman. Jadi apabila kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tahu itu adalah benda yang benar, dan benda yang betul, adalah kita perlukan insaf. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jangan lakukan seperti itu, tidak boleh lakukan seperti itu. Mana ni ada sebabnya. Kita kena beriman. Kita kena apa? Sami'na wa ata'na. Kami adalah dengar dan kami taat padamu ya Allah. Kami dengar Allah Subhanahu Wa Taala suruh tinggalkan riba. Jangan riba. Kita tinggalkan riba. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Kenapa? Tak ada kenapa. Sami'na wa ata'na. Kita taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Dan kita belajar daripada kisah ini, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada adalah ins, bahkan adalah kepada ins dan juga kepada jin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Panjang kan sikit hari ni Habib ya. Tapi bolehlah dalam uh, 11 minit. Okeylah. Dapat ceritakan kisah yang terakhir tu. Semoga insyaAllah ada manfaat untuk kamu semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat. Kalau ada benda yang kebaikan, itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, itu adalah pada taksir minni. Kekurangan pada diriku ini adalah disebabkan saya usaha insyaAllah nak sampaikan yang terbaik kepada semua. Semoga insyaAllah dengan berkat pada bulan Ramadan ini dan dengan berkat pada Al-Quran Al-Karim, kita usaha untuk nak sampaikan maknanya, sampaikan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk saya, lancarkan lagi bahasa Melayu, bagi lagi bagus insyaAllah, lagi kualiti, insyaAllah khususnya pada bacaan. Naam, saya ni memang cakap Melayu Masya Allah mungkin uh, laju, okey, tak nak kata bagus sangat, tak ada bagus. Tapi Alhamdulillah boleh cakap, tak ada masalah. Banyak pada makna walaupun kadang-kadang saya tak tahu, tapi mungkin dapatlah nak sampaikan sikit-sikit. Tapi memang kalau ada dapat makna yang betul dengan ringkas, orang itu suka lagi kan, lagi bagus. Mudah-mudahan Allah SWT bantukan saya untuk baikkan bahasa Melayu lagi bagus insyaAllah. Jadi biiznillah SWT akan datang untuk bantukan saya untuk dakwah kepada ni. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Taqabbal. Sama-sama. Terima kasih, Alhamdulillah. Okey, terima kasih, Terima Cik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ni insyaAllah malam 27. Kita semua insyaAllah kuat untuk ibadah. InsyaAllah. Etikaf dekat masjid ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillah. InsyaAllah, Syekh. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita buka juga peluang untuk infak untuk buka puasa insyaAllah. Dan juga InsyaAllah. mudah-mudahan InsyaAllah. jadi salam untuk akhirat untuk kita semua insyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah, Amin. Amin. Ya Syekh. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Jazakallah khairan katsira. Ya Selamat Rabbal. berbuka puasa, Syekh. Barakallahu fikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah.